Ya, 9 random variables. Dan dalam topik ni kita ada 3 subtopik, iaitu introduction to random variables. Kemudian kita ada discrete. Kita sambung lagi dengan satu lagi adalah continuous. Okey, ini kamu boleh rujuk pada nota. Okey, introduction to random variables. Okey. So kita ingat balik discrete dengan continuous. So kalau kita refer kepada yang sebelum ni, discrete ni ada satu nilai yang tepat. Kalau kita nak mudah, kita akan lihat dia hampir sama dengan integer. Setiap integer tu adalah discrete. Kemudian kalau continuous ni kita lebih mudah rujuk kepada real numbers. Okay. So kalau kita refer kepada discrete, nilai X tu adalah merujuk kepada nilai 0, 1, 2, 3, 4 and seterusnya. Okay. Kalau continuous biasanya kita akan buat dalam bentuk interval sebab nilai decimal number pun termasuk. Okay. Kita lihat contoh yang pertama. Kenapa kita kena gunakan kaedah random variables? Okay. Contoh, kalau kita ada coin, kita lambung 3 kali. 3 kali. Soalan ini determine the random variable X which represent the number of tail obtained. Okay. Biasanya kita akan buat kita akan gunakan tree diagram. Sepatutnya kita akan buat tree diagram. Sekejap ya. Ada lagi nak masuk ni? Okey, jadi kalau kita senaraikan, yang pertama sample space. Maknanya kita kalau nak senaraikan sample space kita adalah mungkin ketiga-tiga ni adalah head, ataupun kita ada 2 head, 1 je tail, ataupun kemungkinan lain head, kemudian yang kedua tail, yang ketiga adalah head, dan seterusnya lah. Ini senarai beberapa kemungkinan. Sample space ni adalah semua So TTH, kemudian THT, kemudian HTT, yang terakhir adalah T, semuanya tail. Okey. Ini yang kita belajar masa bab 8. Okey, probability. Jadi S ni adalah sample space, semua kemungkinan. Jadi kalau kita senaraikan semua kemungkinan ni, NS kita adalah 2, 4, 6, 8. Sepatutnya kita mesti ada 8. 2, 4, 6, 8. Okey, sepatutnya ada 8 kemungkinan. Okey, kemudian yang X ni, topik yang kita bincang sekarang ini random variable. Kita wakilkan dengan satu variable je. Satu je. Kita hanya fokuskan perbincangan kita adalah, katakan X ni represent the number of tail. Maksudnya kita akan dapat tail obtained. Maknanya kita fokuskan satu je. Kalau topik yang sebelum ni, probability, chapter 8, kita fokuskan dua-dua. Sepatutnya macam kat sini kita dapat event kita adalah head ataupun tail. Dua event tu serentak. Tapi bila kita masuk bab yang ke-9 ni, kalau kita bincang random variables, kita fokuskan satu je. Jadi katakan variable X ni kita wakilkan, fokuskan kepada tail je. Kita dapat tail. Jadi kalau kita senaraikan X ni, kemungkinan nilai yang paling rendah adalah 0. Contoh macam ni lah. Mula-mula ni kita tak dapat langsung tail. Itu merujuk kepada bilangan tail tu adalah 0. Kemudian kemungkinan yang lain, kalau kita lihat kat sini, di sini tail kita adalah 1. So kita akan tulis 1. Ini kemungkinan dia. Yang ini pun 1 juga, yang ini pun tail 1 juga. Kalau kita refer yang ni, kita lihat tail kita ada 2. 2. Ini senarai kemungkinan dia. Jadi kita boleh wakilkan X ni sebagai nilai 2. Dan nilai tail yang paling tinggi adalah 3. Okey, ini yang dipanggil random variables. Okey. Maksud dia, sebelum ni kita bincang, kalau kita lambung coin, kita akan dapat 2 kemungkinan. So event kita adalah head, dapat head ataupun tail. Dua-dua tu kita bincang serentak. Tapi kalau kita fokuskan kepada chapter 9 ni,
Kita fokuskan satu je variable dan kita fokuskan apa yang kita bincangkan. Katakan kita bincangkan event tail yang kita dapat. Maka X tu mewakili nilai tail yang kita dapat. Bermula daripada 0 sampailah 3. Tak mungkin kita akan dapat nilai X tu sama dengan 4. Sebab kita lambung hanya 3 kali saja. Okey, contoh berikutnya, a box containing 3 blue marbles. Okey, katakan kita ada satu box. Kita ada 3 blue marbles and 4 green. 4 green. Kemudian kita ambil 2. Keluarkan 2. 1. Kemudian keluarkan satu lagi. 2. Kemudian ada syarat tambahan without replacement. Maksudnya, kalau ada ayat ni, maksudnya NS. Maksudnya sebelum kita ambil kali yang pertama, dalam ni adalah 7. Kemudian masa kita nak ambil kali yang kedua, dah kurang 1. Maksudnya kalau kita ambil yang pertama, kita nak buat yang kedua, sebelum kita ambil yang kedua tu, NS kita dah berkurang 1. Itu maksudnya without replacement. Kemudian nanti the random variable X which represent the number of green. Maksudnya X ni kita fokuskan hanya dapat green je. Kita hanya dapat green saja. Okay, green obtain. Kita fokuskan satu. Ingat, chapter 9 ni hanya fokuskan satu je. Kalau tak, kita akan fokuskan, kita akan dapat blue ataupun kita akan dapat green. Kita akan bincang dua event ni. Tapi kalau kita bincang sekarang ni, kita fokus satu je. Jadi ikut soalan, X tu fokus kepada apa? Okay, kita dapat green. Jadi kemungkinan kalau kita senaraikan sample space, kemungkinan dia mungkin kita akan dapat dua-dua B. Maksudnya kali pertama blue, kali yang kedua pun blue juga. Ataupun mungkin kita akan dapat kali pertama blue, kedua green. Ataupun green dulu, baru blue. Ataupun dua-dua green. Okay, so kalau kita senaraikan X ni, determine the random variable X, maksud dia X tu adalah kemungkinan dia paling rendah 0. Sebab X ni merujuk kepada green. Contoh macam ni lah. Yang pertama ni tak ada langsung green. Okey. Ya, saya punya okey, tak ada langsung green. Ini maksud dia adalah kita punya nilai X tu adalah 0. Ataupun kita cuma ada satu je green. Satu je green. Maka kita akan ambil 1. Ataupun paling tinggi 2. 3 tak mungkin. Sebab kita hanya ambil 2 kali saja. Boleh faham ke? Okey. Jadi untuk chapter 9 ni kita fokuskan satu je. Walaupun kita ada 2 event, tapi kita akan bincang satu je, bergantung kepada soalan. Okey. Kemudian 9.2 kita masuk discrete random variables. Okey, kita kembangkan lagi idea ni, tapi kita sekarang ni kita akan fokuskan kepada discrete je. So ingat, discrete ni mengambil nilai yang tepat. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, kemudian kita lihat beberapa peraturan. Probability paling tinggi 1, paling rendah 0. Okey. Dan kalau kita ada banyak probability, maka jumlah dia mesti 1. So ini sama dengan chapter 8, probability. Okey, contoh yang ketiga. Okey, a fair dice is rolled. Maksudnya kita lambung dadu. Kemudian X represent the number on the dice. Patutnya die ni. Show that X is a discrete random variable. Maknanya kalau kita nak tunjukkan, kadang-kadang soalan ni dia minta ni. Show that X is a discrete random variable. Jadi kalau kita nak show yang ni, kalau kita nak show, okey, kalau kita nak show, kita boleh dapatkan X sama dengan jadi kalau kita senaraikan X ni, bila kita lambung dadu, okey, kita lambung dadu, kemungkinan yang kita akan dapat sama ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ini senarai nombor yang kita akan dapat sama ada 1, 2, 3,
sampailah 6. Okey, sekarang ni kita nak show. Okey, jadi sekarang ni kita fokuskan. Kalau kita ambil yang pertama. Okey, yang pertama kita dapat nombor 1. So, bila kita lambung dadu, keberangkalan dapat nombor 1 adalah 1/6. Sebab dia dice, a pair dice. Okey. Kemudian kalau kita dapat nombor 2, masih kekal sama sebab kita akan dapat satu nombor daripada 6. 2 tu cuma ada 1 je. So 1/6. Sampailah yang terakhir. X sama dengan 3, 1/6 juga. Untuk nombor X sama dengan 4, 1/6 juga. Sampailah yang terakhir 1/6. Kemudian PX sama dengan 6, 1/6 juga. Jadi kalau kita nak show X is a discrete random variable, kita tunjukkan summation of probability mesti sama dengan 1. Okay, mesti sama dengan 1. Ya, saya buat kat sini. Kita jumlahkan daripada yang pertama 1/6, yang kedua 1/6 juga, yang ketiga 1/6, yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Jadi kita berjaya tunjukkan jumlah probability itu adalah sama dengan 1. Jadi kalau kita nak show discrete random variable, kita mesti tunjukkan mesti sama dengan 1. Okay, so kita buat kesimpulan. Therefore X is a discrete random variable. Okay, maknanya kita guna je peraturan jumlah kebarangkalian mesti 1. Okay, dia beri random variable Y has a probability Py equals to Y. Kita perhatikan cara penulisan ya. Kita gunakan huruf besar ni, Y, capital letter equals to Y. So dia beri dalam bentuk function. For Y start from 0, kemudian terus 2, 4, 6. Soalan dia, construct a probability distribution table. Ini maksud dia, kita mesti tukarkan dalam bentuk table. Okey, contoh. Okey, jadi kita akan create table. Dan nilai Y bermula dengan 0. Kemudian kita ada 2. Kemudian kita ada 4. Kemudian kita ada 6. Semua nombor yang ada ni. Kemudian kita gantikan 0. So dapat 12/36. Terus 12/36. Yang kedua, kita akan dapat 10/36. Yang ketiga ganti dengan 4. So 8/36. Ganti dengan 6. 6/36. Okey, macam tu. Okey. So yang pertama, soalan yang pertama, construct a probability distribution table. Bentuk yang ni lah. Okey, kemudian draw a graph for the probability distribution of Y. Dia nak graph. Okey, kalau untuk discrete, ini adalah tajuk discrete. Jadi kita akan buat dalam bentuk ada paksi X. Okey, yang pertama 2/36. Kemudian 4/36. Kemudian 6/36. Kemudian saya ambil 8/36. Kemudian saya ambil 10. Kemudian yang saya ambil paling tinggi 12. Okey. Okey, kemudian kalau 0, tinggi dia adalah 12/36. Jadi saya akan buat kita akan buat garis tegak ni. Ni harap-harap okey ni. Betul. 12/36. Kemudian kalau nilai 2, dia adalah nilai 10. So saya ambil ni 10. Garis tegak. Sebab ini discrete.
Kemudian seterusnya 8. So saya akan ambil 8. Ini cuma lakarannya. Nanti kamu lukislah dengan tepat. Sepatutnya sini sini. Kemudian 6. Sorry, 6 lah. 8 6. So lebih kurang macam tu. Nanti kamu jalan dia ke sini. Okey, jadi kalau soalan nak draw a graph, maksud dia yang x axis ni kita labelkan y, yang y axis kita labelkan probability. Kita kena lukis tegak ni sebab nilai bila y equals to 0, dia tak ada nilai selain daripada 0. Dia tak ada 0.8, tak ada. Dia tak ada 0.1, tak ada. So dia akan tegak. So ini kita buat tegak ni sebab dia adalah discrete. Ini adalah discrete random variable. Okey, setakat ni faham ke? Boleh ke? Jadi yang pertama ni, yang pertama ni kalau kita lihat soalan ni, construct a probability distribution table. Dia sebut table. Maka buatlah table. Kemudian draw a graph. Ini merujuk kepada graf yang macam ni lah. Okey. Selesai. Saya teruskan. Yang kelima. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa soalan yang macam ni lah. Dia beri probability dan kita ada beberapa function. Okey, soalan dia yang pertama, show that k equals to 1 over 17. Jadi kalau kita nak show, yang pertama show constant equals to 1 over 17. Maka bila kita nak show constant, kita mesti gunakan summation of p x equals to x mesti samakan dengan 1. Ini kalau kita nak tunjukkan k tu berapa. So ingat ni, bila kita nak show constant, mesti gunakan summation of p mesti samakan dengan 1. Okay, kx. Saya k sama dengan 1. Okay, jadi kita akan gunakan kita ambil nilai yang ada ni, semua nilai yang ada ni. Kalau kita ganti 0, maka yang pertama tu 0. Selesai. Kalau kita ganti dengan x tu 1, maka kita akan dapat k. Boleh ke ni? Kalau kita ganti dengan 2, so dapat 4k. 4k. Ganti dengan 3, kita akan dapat 9k. Ganti dengan 4, kita akan dapat k. Ganti dengan 5, k juga. Ganti dengan 6, kita akan dapat k. So samakan dengan 1. Okay? So kita jumlahkan ni, 9, ni 13, 14, 15, 16, 17. Maka kita akan dapat 70k equals to 1. So k equals to 1 over 17. So kita dah berjaya tunjukkan shown. Okay, jadi kalau kita nak show value of k constant, kita mesti gunakan summation of probability mesti samakan dengan 1. Ni setiap kali kalau kita nak cari constant. Okey, kemudian hence, namanya sambung daripada yang kita show ni, gunakan maklumat k ni. Find the probability x between 0 and 3. 0 and 3. Jadi kalau kita nak jawab soalan yang macam ni, okey, kita senaraikan. Sebab ingat ini adalah discrete. Kalau kita nampak nilai x tu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini adalah discrete. Discrete. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, yang pertama, probability x between 0 and 3 include 3. Jadi kita perlu senaraikan semua probability yang mungkin. Disebabkan ini discrete, maka kita boleh senaraikan bermula daripada 1. Kemudian kita teruskan lagi, selepas 1 mesti 2. Kemudian teruskan lagi sampai 3. Jadi kalau discrete, kita nak senaraikan nombor tu mudah. Selepas 1 mesti 2. Selepas 2 mesti 3. Jadi kita akan cari nilai probability tu. Probability x equals to 1, 1. Plus probability x equals to 2, 1. Kemudian probability x equals to 3. Okay.
Kemudian kita jumlahlah. Okey, kalau x equals to 1, so refer pada sini, x equals to 1, so kita akan ambil 1/17 x kuasa 2. 1/17 x kuasa 2. Teruskan lagi. Okey. Ini sepatutnya saya gantikan nilai terus. Okey, saya akan gunakan x equals to 1. Maka kita akan ganti 1 multiply by k. Maksudnya 1/17 lah. 1/17. Tambah dengan, bila x sama dengan 2, maksudnya kita akan dapat 4k. Maksudnya 4/17. Bila kita ganti dengan 3, masih gunakan ni 9k. So 9/17. Maka kita jumlahkan. Ni kalau kita jumlahkan, so kita akan dapat nilai 14/17. Okey, macam tu. Kemudian soalan B. Setakat ni okey tak? Ada nak tanya? Boleh ke? Boleh, sir. Boleh ya? So macam tu. Sekejap ya. Okey, kemudian. Okey. Kemudian kita nak mencari probability absolute value of x minus 2 less than 1. So kena ingat baliklah ini apa maksud dia. Okey, kita akan selesaikan ni. So ingat balik ini, kalau kita permudahkan, dia akan ada kiri dan kanan. So x minus 2 less than 1, 1. Kemudian satu lagi. Ini kalau kita hilangkan absolute value ni, dia akan ada satu positif, satu negatif. Jadi kalau kita permudahkan lagi, kita hilangkan negatif 2 dengan cara semua ni tambah 2. Ni tambah 2. Ini kalau kita tambah 2 dapat 1. Ini kalau tambah 2 dapat x. Tambah 2 dapat 3. Okey. Maka yang di sini saya boleh ubah probability x between 1 and 3. Jadi kalau kita senaraikan nilai tepat, nilai diskrit x between 1 and 3, maka kita akan ambil nilai x sama dengan 2. So terus kita gantikan. Px equals to 2. Okay. So kita akan dapat, rujuklah kepada x sama dengan 2. X sama dengan 2 adalah 4k, iaitu 4/17. So jawapan B adalah 4/17. Okey, soalan C. Kita nak mencari probability even number. Even number. Okey, maknanya kita senaraikan even number ni. Even number ni kalau kita lihat daripada apa yang ada ni. Okey. Even number ni, 0 ni termasuk tak? Even number. Kena rujuk balik lah. 0 ni termasuk 0, 2, 4 and 6. 0, 2, 4 and 6. Ini adalah even number. Jadi kita senaraikan, kalau kita nak kira probability x equal to 0, kemudian plus probability x equals to 2, kemudian plus lagi probability x equals to 4, kemudian kita tambah lagi probability x equals to 6. So kita jumlahkan. Okey, x equal to 0, maka k to 0. So yang pertama 0, selesai. Ganti dengan 2 pula. Ganti dengan 2 maksud dia 4k. Ganti dengan 2, betul lah, 4k. 4k, 4/17. Kemudian gantikan dengan 4. 4 ni sama dengan k. K itu adalah 1/17. Ganti dengan 6. K juga 1/17. Maka kita akan dapat 4, 5, 6. So 6/17. 6/17. Okey, macam tu je. Okey. Okey, kemudian kita lihat soalan D pula. Okey, soalan D ni kita nak mencari mode. So kalau ikutkan tarifan yang asal, mode ni kita akan refer kepada data yang mempunyai frekuensi, highest frekuensi.
Itu kita punya takrifan yang sebelum ni. Jadi kalau kita bincang probability, maka kita akan refer kepada nilai probability yang paling tinggi. So kita gantilah. Kalau ganti 0, 0 lah. Kalau ganti 1, itu baru 1/17. Kalau ganti 2, baru 4/17. Kalau ganti 3, 9/17. Yang lain ni 1/17. Maka kita nampak pada nilai 3 ni, nilai 3, X sama dengan 3, kita akan dapat probability tu nilai yang paling tinggi, iaitu 9/17. Maka kalau kita nak jawab soalan bot ni, rujukan kita highest probability. Maka kita akan ambil jawapan dia adalah X equals to 3. So mode kita adalah 3. Okay, mode kita adalah X equals to 3. Sama juga, kalau kita lihat ini adalah absolute value more than 2. So refer balik definition dia. Kalau kita hilangkan absolute value, so kita akan dapat X more than 2, 1. Kemudian or ni biasanya tambah. Satu lagi adalah X less than negative 2. Ini saya dapat ni daripada definition of absolute value. Absolute value of X. Okay, so ingat balik. Ini kalau kita pecahkan ni, ini kita akan dapat X more than 2 or X less than negative 2. Ini yang kita belajar sebelum ni. So dalam probability kita akan letak plus. Kemudian kita senaraikan juga. Kita senaraikan yang lebih daripada 2. Lebih daripada 2 bermula dengan 3. So kita ambil lah probability X equals to 3. 1. Kemudian ni sampai 4 ni, plus probability X equals to 4. Tambah lagi probability X equals to 5. Tambah lagi probability X equals to 6. Okay, so 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Okay. Kemudian kalau kat sini less than negative 2, masalahnya mana ada X less than negative 2. Okay, so yang lain ni tak payah. Okay, kemudian kita kira lah. Okay, kalau kita ambil X sama dengan 3, maksudnya 9/17. Kalau ambil 4, 4 kita akan baca K. K itu 1/17. Kalau kita baca 5, 1/17 juga. Kalau kita baca 6, 1/17. So jumlahkan 9, 10, 11, 12. So 12/17. Itulah kita punya jawapan. Okey tak? Kita ada bag. Okay, a bag contains 4 pieces of red towels. Okay, maknanya kalau katakan saya buat macam ni lah, ataupun saya buat saya buat yang ni. Okey, katakan saya senarai di sini. Okey, kita ada 4 pieces of red towels. So maksud dia 4 red towels, kemudian 3 yellow. Sudah. Kemudian kita ambil the towel to be drawn at a random one by one without replacement. Okey, maknanya kita akan ambil satu persatu. Okey, kita akan ambil sentiasa ambil satu persatu sehinggalah kita akan dapat merah. Okey, kemudian X ni adalah merujuk kepada total number of towel. Okey. Okey, yang ini seloknya kita kena bina tree diagram. Kita kena bina tree diagram. Okey. Kalau sebelum ni kita akan bincang, ni saya buat tree diagram. Okey, saya akan buat macam ni lah. Sama ada kali pertama saya dah dapat rate. Okey. Kalau kali pertama rate kita 4 daripada 7. 4/7. Ini 5/7. Okey, itu kemungkinan pertama. Kemudian bila kita dapat rate, terus kita berhenti. Sebab target dia mesti dapat rate tower. Kemudian kalau kita ambil kali pertama dapat yellow, saya kena ambil sekali lagi.
So ada dua kemungkinan, sama ada red color ataupun yellow. Yang ini without replacement. Maksud dia bila kita teruskan, dia akan berkurang satu. So kita akan dapat, tadi kita dah ambil red, so dah tinggal, so ini kekal 4/6. Kemudian kita akan ambil 2/6. Ini saya ambil 2 sebab yang pertama yellow dah ambil dah, maka yellow tu akan berkurang satu. Okey, kemudian kita pecah lagi untuk yellow ni. Okey, so red, yellow. Okey, untuk yang red ni kekal. Tadi kita berhenti pada nilai 4. So letak 4/6. Kemudian yellow akan berkurang satu lagi. So tinggal 1/6. Okey, bukan 4/6. Kita akan ambil 4/5. Yang ini adalah 1/5. Kemudian kalau kita dapat red, kita berhenti. Untuk yang yellow ni kena teruskan lagi. Ini adalah red, yellow. Yang ini yellow dah habis. Ni dah habis dah, zero ni. Ni dah zero. Maka yang ini adalah 4/4 ataupun 1 lain. Ni 1, ni 0. Ni 4/4. Ini 0/4. Betul. Okey, jadi sekarang ni obtain the probability distribution of X. Okey, yang X ni merujuk kepada total number of tower. Jadi kalau kita refer pada yang pertama, R kita baru 1. Boleh ke ni? So saya tulis kat sini. PR yang pertama adalah yang ni. PR yang pertama adalah 4/7. Ataupun saya boleh saya gunakan terus random variable ni, saya wakilkan dengan X. X equals to 1. Boleh ke? Ini 2. Okey. Ini X equals to 1. 1. Sekejap Y. X equals to 1. Okey, sekejap ini kita ada R. Okey. Kalau X equals to 1, yang pertama, X equals to 1, ini adalah 4/7. Ini 4/7. Ini rantai yang pertama ni. Kemudian bila rantai yang kedua, so kita boleh tulis X equals to 2. Ini jumlah dia, 1, 2. So 2 lah. Sebab ini merujuk kepada total number of towers. Okey, sama dengan, so kita ambil dah 5/7 darab dengan 4/6. Kita baca satu ranting ni. Ni nanti kamu kira 3/7. Saya 3. Ni tadi 3/7. Ni bukan 5 ni. Ni 3/7. Saya salah. Ni 3/7. So 3/7 darab 4/6. 3/7 darab 4/6 sama dengan 2/7. Kemudian kita teruskan lagi ranting yang ketiga. Kita dah ada 3 tower. 1, 2, 3. So kita akan ambil probability X equals to 3. Ambil satu ranting ni daripada 3/7. Kemudian ranting yang kedua 2/6 darab 2/6 darab lagi 4/5. 4/5. So nanti kamu cari nilai dia 4/35. Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Yang terakhir 4. Ini maksud dia 4 tu yang ni lah. Ni 1, 2, 3, 4. So ranting yang pertama 3/7. 3/7. Ranting yang kedua 2/6. Ranting yang ketiga 1/5. Ranting yang terakhir 1. Ataupun 4/4. Mana-mana pun boleh. Nak buat 1 boleh, 4/4 boleh.
Ni kalau kita kira dapatlah 1/35. 35. Okey, kemudian kita kumpulkan jawapan kita. Okey. Jadi kita ada 4/7, 2/7, 4/35, 1/35. So kita buat dalam bentuk table. So kita ada ni, saya buat dalam bentuk table. So yang pertama tadi 4/7, selesai. Yang kedua 2/7. Kemudian seterusnya 4/35. 4/35. Yang terakhir tadi adalah 1/35. Kamu rujuk balik. Dan pastikan bila kita jumlahkan ni mesti 1. Okey, mesti 1. Okey tak ni? Okey, kalau kita nak kira soalan B ni pula. Nak jawab soalan B ni. Probability X more than or equals to 2. So ingat, kalau discrete senaraikan. Kemungkinan dia bermula daripada 2. 2. Kemudian kita teruskan lagi X sama dengan 3. Kemudian kita teruskan lagi X sama dengan 4. X sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan lah. Kita jumlahkan 2/7 tambah dengan 4/35 tambah dengan 1/35. Okey. X more than. Okey. So berapa ni? Ni 5, 10, 15. 15/35. Betul tak? 15/35 berapa? 3/7. Nanti kamu kira ini jawapannya 3/7. Soalan C, saya buat kat sini lah, soalan C. Okey, soalan C, kita nak dapatkan probability X between 1 and 3. Include 3. Ini pun sama juga. Kalau kita nak jawab, disebabkan ini adalah discrete, maka kita boleh senaraikan bermula daripada 2 sampailah 3. Okey. Maksudnya terus kita gunakan table, ambil nilai X sama dengan 2. So 2/7 tambah dengan 3, 4/35. Okey, so ini akan dapat 10, 14. So jawapan dia 14/35. So kita akan dapat 2/5. Seterusnya kita lihat istilah cumulative distribution function. So bagaimana cara kita dapatkan cumulative distribution function? Simbol dia adalah F besar. F besar. Dan probability, ni cumulative ni maksudnya kita sama dengan konsep yang sebelum ni. Cumulative tu maksudnya kita kena jumlahkan sehingga apa yang kita bincangkan. Maksudnya kita akan jumlahkan probability untuk setiap interval tu. Okey, nanti kita akan tengok contoh. Kalau katakan soalan tu nak cari median, maka kita boleh gunakan yang ni. Kalau kita nak cari median, kita boleh gunakan rujukan ni. Sama ada kita ambil kita ambil ni. Kita ambil yang ni ataupun kita ambil yang satu lagi ni. Kalau kita dah ada cumulative, kita boleh ambil FM equals to 0.5. Kadang-kadang bila kita dah cari cumulative, soalan nak median tu berapa. Okey, kita lihat. Okey, kalau kita lihat nota ni. Ni kalau kamu nak hafal ni. Ini maksudnya kalau kita dah ada cumulative, kita nak mencari probability. Okey, ni contoh ya. Contoh yang pertama. Ini maksud dia, kalau kita ada cumulative, kita nak mencari X sama dengan, katakan saya ambil contoh lah, X sama dengan 3. Maka daripada F tu, kita boleh ambil F3 subtract to F2. Itu maksud dia. Inilah. Ni. Kalau kita nak mencari probability, ini peraturan yang pertama. X equals to 5. Itu maksud dia F5 subtract to F4. Ini maksud dia kalau kita dah ada cumulative, kita ada cumulative function, kita nak dapatkan probability. So terus kita akan ambil F5 subtract to F4 dan seterusnya.
Okey, kemudian nombor 2 ni, peraturan nombor 2. Kalau kita nak cari probability X more than 1. Okey, biasanya sebab takrifan untuk kumulatif, dia mesti menggunakan X less than or equals to satu nilai. Dia mesti guna less than. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni, maka kita kena tukar satu tolak. Bila kita guna satu tolak, maka simbol ni dia akan tukar. Lebih besar akan jadi lebih kecil. Non equal dia akan jadi equal. Okay? So yang ini adalah takrifan untuk kumulatif. Itu yang kita boleh tukar jadi 1 subtract to FA. Okay? Nanti kita tengok contoh. Ni saya bagi satu je contoh ni. Okay, katakan nombor 2 tadi. Contoh dia, probability X more than 3. Kita dah ada kumulatif ni. Maka kita akan ambil 1 minus probability X less than or equals to 3. Yang ini sama masuk dengan 1 minus F3. Okay. Kemudian peraturan yang ketiga. Okay, peraturan yang ketiga. Kalau kita ada X between A and B, tapi dengan syarat pastikan sebelah kanan ni mesti ada sama dengan. Mesti ada sama dengan. Okay, mesti ada sama dengan. Maka terus kita akan ambil FB. Okay, FB tolak dengan A. Maksudnya kanan tolak kiri. So akan ambil FB tolak FA. Contoh. Katakan kita nak mencari X between 2 and 4. Contoh. Tapi kita lihat sebelah kanan ni dah ada sama dengan. Maka terus 4 tolak 2. F4 tolak F2. Ada macam tu. Itu peraturan nombor 3. Okay, kamu hafal sampai 3 ni je. Sampai 3 ni je. Yang nanti kita ubah sesuai. Okay, contoh saya nak bagi contoh. Katakan nombor 4 ni, soalan X, nombor 4, X, dua-dua ni. Katakan sini 1, sini 5 lah contoh. Okay, kita jangan ambil F5 tolak F1. Kalau kita nak ambil F5 tolak F1, pastikan sebelah kanan ni mesti ada sama dengan. Maka disebabkan ini diskrit, maka kalau saya nak letak sama dengan, nilai paling tinggi adalah 4. Ni kalau kita senaraikan 2, 3, 4. So nilai yang paling tinggi tu 4. So letak sini 4. Barulah kita ambil F4 tolak F1. F4 tolak F1. Okay? Jangan ambil daripada sini. Kalau ambil daripada sini maksudnya 5 tolak 1. Salah lah. Kita mesti jadikan nombor 3 tadi. Ini peraturan nombor 3. So ingat ni peraturan nombor 3. Kemudian kalau kita lihat soalan nombor 5 lah contoh. Peraturan nombor 5. Okay, katakan kita jumpa soalan X. Dua-dua ni ada sama dengan. Katakan sini 1. Sini katakan 5 lah. Dua-dua sama dengan. Okay. Kita jangan ambil F5 tolak F1. Sebab peraturan nombor 3 ni belum ada lagi. Okay, jadi kita kena ubah supaya X sebelah kanan je sama dengan, sebelah kiri jangan ada sama dengan. Tapi kita pastikan maksud yang sama dengan yang tadi. Jadi yang ini kalau kita nak letak lebih besar, maksudnya dia mesti bermula daripada 0. Ini kalau kita senaraikan nombor dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni kalau saya ubah ini, betul tak kita check sama. X greater than 0, maksud dia bermula dengan 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kan maksud dia sama. Cuma saya nak ubah pastikan sebelah kanan sama dengan, sebelah kiri tak ada sama dengan. Bila dah berlaku macam ni, baru kita gunakan kumulatif. Jadi kita boleh ambil lah F5 tolak dengan F0. Terus kita akan dapat jawapan. Okey, sekarang ni kita masih bincang discrete random variable. So kita diberi probability distribution function ataupun kita boleh ringkaskan sebagai PDF. Kita boleh ringkaskan sebagai PDF. Itu maksudnya probability distribution function. Tapi sekarang ni kita masih bincang discrete lagi. Kemudian okay, kita diberi table dia ada tak?
Oh, kita diberi table ya. Soalan ini diberi table. Ini table kat sini. Okay, sekarang ni daripada PDF. Sekarang ni kita ada, saya ambil kat sini. Okey, kita sekarang daripada PDF pergi kepada CDF. CDF. PDF tu adalah probability X equals to X. Itu PDF. Yang CDF ni yang menggunakan X besar ni. Okay? Jadi sekarang ni kita diberi PDF. Bagaimana kita nak tukar kepada kumulatif? Kita nak kumulatif distribution function. Function So jawapan kita pastikan dalam bentuk function. Jadi cara dia, kita akan bermula daripada okey, kita lihat dulu. Kalau kita nak mencari F1 kita lihat dulu nota ni. Kalau katakan saya nak mencari F5 lah contoh. Maka kalau kita diberi probability, maka kita akan ambil probability X less than or equals to 5. Maksud dia kita akan jumlahkan probability sampai nombor yang kita bincangkan. Okay, so kita kena ingat ini. Okey, contoh katakan untuk soalan ni X bermula dengan 0. Okay, X bermula dengan 0. Ini saya buat yang baru Maksud dia selalunya kita buat macam ni. Kita buat number line dulu. Nilai X yang ada adalah 0. Kemudian kita ada 1. Kita ada 2. Kita ada 3. Maksudnya kita ada 3 sempadan. 3 sempadan. Okey, kita akan bincang yang pertama dulu. Yang pertama kita punya interval kita adalah X less than 0. Itu yang pertama, kawasan yang pertama. Kawasan yang kedua, X between 0 and 1. Ini kawasan yang kedua ni. Kawasan yang ketiga kita ambil X less than or equals to 1. Greater than, kemudian less than 2. Kemudian teruskan lagi, kawasan yang keempat. Kawasan yang keempat. So X more than or equals to 2 but less than 3. Satu lagi kita teruskan X more than or equals to 3 sampailah tak tahu. Artinya dia sampai infinity. Okay. Bila kita dah sampai ke penghujung, kita ubah cara penulisan. Okay, saya ubah. Kita hanya tulis less than ataupun more than or equals to 3. Maksudnya kita kena pertimbangkan 5 kawasan. Kalau kita ada 4 sempadan, pertimbangkan ada 5 kawasan. Kawasan yang pertama, kita nak mencari kumulatif. Maksudnya kumulatif kita sebelum 0. Less than 0, maksudnya 0 tak termasuk. Maka yang pertama ni kita tak payah kira. Terus kita akan tulis fx equal to 0. Macam tu je. Okey, kemudian yang kedua. Kalau kita nak kira kawasan sini, maksudnya kita akan jumlahkan sehingga 0. Ni kalau kita jumlahkan sehingga 0, termasuk 0. Tadi saya dah bagi tahu kalau kita nak gunakan probability, jumlahkan sehingga 0. Kalau ikut kat sini, nilai 0 tu adalah 1/8. Jadi untuk second interval ni, nilai probability kita adalah 1/8. Okey tak? Okey, seterusnya. Untuk third interval, kita ambil F1 yang sama dengan 1 tu. Yang ada sama dengan 1. Jangan kita tulis F2. Kita cari yang ada sama dengan. Okay, equals to probability. Ini kalau nak tulis. Kalau tak nak, terus kita jumlahkan sehingga 1. Maksudnya kita akan ambil nilai 0 dan nilai 1. So kita akan ambil 1/8 tambah dengan 3/8. Ini kita nak tulis 4/8 boleh, 1/2 pun boleh. 4/8 ataupun boleh tulis sebagai 1/2. Kemudian kita teruskan. Interval yang berikutnya, maksud dia adalah F2. F2. Sama dengan probability X less than or equals to 2. Kalau nak tulis. Ataupun kalau kita nak cepat, bila nampak je F2, maksud dia kita jumlahkan sehingga 2. So kita jumlahkan 1/8 tambah 3/8 tambah kita 3/8 tambah dengan 3/8 lagi. Sampai situ je.
So nanti kamu jumlahkan. Akan menjumlahkan 7/8, betul tak? Patutnya 7/8. 7/8. Kemudian kalau kita teruskan F3. F3. Ini maksud dia, kita jumlahkan probability sehingga sampailah 3. Itu maksud dia, jumlahkan sehingga 3. So kita akan ambil lah. 1/8 tambah 3/8 tambah lagi 3/8 tambah dengan 1/8. Biasanya nilai dia mesti 1. Yang terakhir ni biasanya mesti 1. Betul tak tu? Okay. Jadi saya ulang sekali lagi, step kalau kita nak mencari cumulative distribution, kita mesti bermula daripada, kita buat dua number line. Ambil semua nombor yang ada. 0, 1, 2, 3. Maksudnya kita ada 4 sempadan, kawasan yang kita nak bincang adalah 5. Okay? Kita ada 4 sempadan, maka kawasan tu ada 5. So kita ambil kira. Untuk yang ni, kita tetapkan sebelah kiri tu kita letak sama dengan. Sebenarnya kalau nak letak sebelah kanan sama dengan pun boleh. Tapi kita tetapkan sebelah kiri tu sama dengan. Okey, kemudian soalan nak cumulative distribution function. Dia nak bentuk function. Maka jawapan tu tulis dalam bentuk function. Okey, nanti kita akan tengok jawapan dia. Okey, kemudian saya nak tunjuk cara lain. Cara lain. Okey, untuk cara lain, untuk yang pertama ni kekal lah. Fx equal to 0. Ini tak ada masalah lah. Yang pertama mesti 0. Untuk yang kedua, kita akan ambil F1. Ini okey lagi. Kita kira sama je set dia. Untuk yang ketiga ni, maksudnya kita nak mencari, ini F0. Kita nak mencari F1. Kalau kita nak mencari F1, lebih mudah kita ambil F0. Kita ambil F0 kita 1/8. Tambahkan dengan yang baru. Yang baru kita adalah F0 ke yang baru 3/8. Okey tak ni? Maksud dia F1 tadi kita dah kira. F0 1/8. Bila kita nak teruskan yang baru, kita tambahkan dengan yang ni. Betul tak? So kita boleh gunakan F0 tambah 3/8. Kalau nak guna cara ni lah. Kemudian F2, cara lain. Cara lain, saya kena ambil yang sebelum tu. Sebelum tu adalah F1. F1 maksudnya sampai sini lah. F1, kita cuma tambahkan dengan 3/8. Maksudnya F1 yang tadi kita dah ada dah, 1/2. So 1/2 tambahkan dengan 3/8. Okay? Nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Sama juga untuk yang terakhir ni, kita boleh ambil F2. F2 yang ni, tambahkan dengan yang terakhir 1/8. Nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Okay? Yang merah ni cara yang kedua kalau nak. Kalau tak nak, kita balik kepada takrifan yang asal. Kita jumlahkan daripada mula sampai akhir. Okey? Jadi jangan lupa jawapan akhir kita pastikan tulis dalam bentuk function. Macam ni lah. Okey? Tadi kita dah ada interval tadi 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan tulis fx equals to ada 5 nilai. Sebab soalan nak function. Okay? Soalan nak function. Jadi kamu tulis jawapan ni 1 markah. Kalau tak tulis, kosong. Hilang 1 markah. Okey, kemudian kita nak lukis graf. Okey, ini kita punya jawapan A. Jawapan B ni kita nak lukis graf. Okey, saya sambung sini. Kalau kita nak lukis graf, maksud dia jadi kita akan buat pasti X, nilai kita adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita ada nilai Fx. Rujuk kepada ini. 1/8, 4/8, 7/8 sampai 1. Jadi selalunya ikut skala ni. Okey, kemudian kalau kita baca yang pertama less than 0.
maka kita akan ambil, disebabkan tak ada sama dengan, saya buat open interval, open. Kemudian kita buat anak panah ke kiri. Patutnya buat anak panah ke kiri. Ke kiri. Second interval, sebelah kiri kita hitamkan, sebelah kanan ni kita open. Sebelah kiri close, sebelah kanan open. Untuk yang ketiga, sebelah kiri 1, sebelah kanan 2, pastikan kita mesti close interval. Nilai dia adalah 4/8. So macam tu lah. Okay, sampailah kita dapat 1. Kalau 1 ni untuk X more than 3. Maknanya daripada nilai 3 ke kanan. Nilai efek tu sentiasa 1. Jadi kita panjang aja. Sentiasa 1. Juga kita masih nak mencari kumulatif. Maksud dia beri kumulatif pula. Okay, jadi untuk soalan ni pula, dia terbalik. Tadi saya dah bagi tahu, kita daripada PDF pergi ke CDF. Tadi kita dah lihat bagaimana cara nak tukar daripada PDF pergi CDF. Ingat PDF ni maksud dia adalah probability X equals X. Kalau CDF maksud dia X besar in bracket X. Sekarang ni kita nak buat patah balik ke belakang. Jadi bagaimana cara dia? Okey, so yang pertama kita cari dulu. Okay, dia beri kumulatif, kita nak mencari probability PX sama dengan 3. Yang ini kena tengok balik nota kuliah sebelum ni. Kalau kita nak mencari probability, kita dia beri kumulatif. Maka kita akan ambil F3 tolak dengan F2. F3 tolak F2. Okey, F3 tolak F2. Okay, dapat? Kalau kita refer kat sini, F3 kita adalah ni 0.67. 0.67 tolakkan dengan 0.32. So dapat 0.35. Okay tak? Jadi kalau kita nak mencari probability daripada kumulatif, tengok kita bincang apa? X sama dengan 3. Maka terus ambil F3 tolak F2. F3 tolak dengan jiran sebelah kiri. Kalau kita tengah bincang F5, X sama dengan 5, F5 tolak F4. Okay tak? Okey, kemudian soalan B. Soalan B pula, probability X more than 2. Okey, yang ni. Kita ingat balik, takrifan untuk kumulatif. Saya tulis kat sini. F3 tadi, dia sebenarnya dia sama dengan probability X less than or equals to 3. Dia mesti menggunakan less than dan mesti ada sama dengan. Jadi kalau yang macam ni, kita tak boleh tukar kepada F. Sebab simbol dia lebih besar. Jadi apa yang kita buat, saya tukar kepada supaya ada simbol lebih kecil dan sama dengan. Jadi kalau nak tukar simbol ni, kita ambil satu tolak. Bila kita ambil satu tolak, maka kita akan ambil, kita ubah ini. Greater than, dia punya opposite dia adalah less than. Not equal, opposite dia adalah equal. Baru dia sama bentuk dengan ni. Jadi setiap kali kalau kita guna satu tolak, maka yang ini dia akan berubah. Okay tak ni? Yang ini akan jadi satu tolak. Baru saya boleh guna F2. Kalau daripada awal tak boleh. Sebab simbol dia lebih besar. Okey tak ni? Okey. Sama dengan satu tolak F2 0.32. Ya, ini kalau kamu kira ni 0.68. Betul tak? 0.68. So macam tu lah. Okey, setakat ni boleh? Okey. So kena main ke ni? Dalam exam ada ni. Okey, kemudian kita lihat soalan C pula. Okey, sudah? Okey, kalau soalan C, kita rujuk balik nota clue yang sebelum ni. Ada? Okey.
Kalau kita refer kepada nota, kalau kita rujuk kepada muka surat 108, okey, katakan, okey. Ini kita boleh rujuk pada nota. Ini A. Sebelah kanan mesti sama dengan. Maka kita akan gunakan FB subtract to FA. Rujuk balik nota. Nota muka surat 108. Jadi kita kalau ada kiri kanan, kita kena pastikan sebelah kanan tu mesti ada sama dengan. Sebelah kiri jangan ada sama dengan. Kalau kita berjaya ubah macam tu, maka terus ambil kanan tolak kiri. Kanan tolak kiri. So FB subtract to FA. Okey. Sebenarnya faham ni? Barulah kita boleh jawab soalan ni. Jadi soalan C ni, probability, untuk yang asal ni, kita tak boleh guna lagi. Sebab, sebelah kiri tu, sepatutnya saya kena ubah jangan ada sama dengan. Yang sebelah kanan ni okey. Jadi nombor apa yang sesuai kat sini, supaya maksud dia sama dengan soalan. Ini nombor kita bermula dengan apa? 2, 3, berhenti sampai 4. Jadi sekarang ni saya nak pilih nombor berapa supaya maksud yang sama. 2, 3, 4. Nak ambil 1 ke, nak ambil 2 ke, nak ambil 3? 1. 1 Sebab kalau saya senaraikan balik, nombor dia 2, 3, 4. Okey kan? Kalau kita ikut nota tu, dia ada banyak. Kita tak ingat hafal yang tu. Kita ikut logik je. Yang penting, dia punya nombor dia sama. 2, 3, 4. Yang ini mesti 2, 3, 4. Jadi bila kita dah berjaya tulis macam ni, maka terus kita ambil kanan tolak kiri. Kanan tolak kiri. Jangan ambil daripada sini. Jangan ambil F4 tolak F2. Sebab syarat tak cukup. Okey, kemudian kita kira F4. F4 kita 0.9. Betul. Tolak F1 0.2. Dia akan dapat 0.7. Okey, saya teruskan. Soalan D. Okay, kalau kita nak mencari median, kadang-kadang kita akan jumpa soalan, kita nak mencari median. Okey, median. Kalau nak ikutkan, median ni, dia mesti, kalau nak guna syarat median, kita gunakan FM equals to 0.5. Maksud dia, kita cari kita punya table, mana yang berikan nilai kosong, lebih daripada 0.5. Okey, kalau saya ambil 2, tak boleh. Okey, saya ambil 2, tak boleh. Kalau saya nak ambil yang ni, baru lebih daripada 0.67. Okay. Jadi kita kena ambil yang lebih daripada 0.5 kali yang pertama. Okey, so kita akan dapat X sama dengan, ini kita buat nombor apa ni? Okey, X sama dengan 3. Jadi untuk soalan ni, cara kita cari median, kita lihat kumulatif. Mana yang berikan yang paling cantik, cari 0.5. Kalau tak ada, kita cari nombor yang lebih daripada 0.5 kali yang pertama. Kita akan nampak yang ni. Maksud dia median tu adalah 3. So terus kita ambil median sama dengan 3. Okey? Rujukan kita adalah, kita lihat, cari dulu 0.5, kumulatif. Kalau tak ada, cari yang lebih kali pertama. So kita ambillah 0.67. Jangan ambil jawapan dia 0.67. Nombor X tu. So median tu sama dengan 3. Okey, selesai yang tu. Okey tak? Okey, saya teruskan lagi. Okay, kemudian contoh yang ke-9. Okey, kita dia beri juga kumulatif. Contoh yang ke-9, kumulatif. Kita dia beri table. Okey. Kita nak mencari find the probability distribution function of X. Okey, untuk yang ni, kita terpaksa cari satu-satu. Ini adalah PDF. Maksudnya kita cari nilai X yang kita ada adalah X sama dengan 1 sampai 5. So kita akan ambil Px sama dengan 1. Kita gunakan F1 subtract to F0. Sebelah kiri 1 adalah 0. So kalau kita lihat kat sini, F1 kita 0.05. Tolakkan dengan F0, tak ada.
So yang pertama tu adalah 0.05. Kemudian kira lagi. X sama dengan 2. Ambil F2 subtract to F1. F2 kita adalah 0.3. Subtract to 0.05. Dapatlah 0.25. Okay tak? 0.25. Okey, macam itulah. Teruskan lagi. Probability X equals to 3. Sama juga. Kita akan ambil F3 subtract to F2. F3 0.6. F2 0.3. Dapatlah 0.3. Teruskan lagi. Kita kena buat sampailah X sama dengan 5. So F4 subtract to F3. Okay. F4 0.75. F3 0.6. Maka kita akan dapat 0.15. Okey, teruskan lagi. Sepatutnya X sama dengan 5. Ambillah F5. Tolakkan dengan F4. F5 kita 1. Tolak dengan 4. 0.75. Maka dapatlah 0.25. Okey, macam mana? Okey, kemudian soalan dia nak find the probability distribution function. Dia nak function. Maka jangan biarkan jawapan dia macam ni. Kita kena tulis dalam bentuk function. Maka, so saya tulis kat sini ya. Px equals to x. Ya, saya betulkan ni. Ini sama dengan. So kita akan buat nilai yang pertama 0.05. Nilai yang kedua 0.25. Nilai yang ketiga 0.3. Nilai keempat 0.15. Nilai seterusnya 0.25. Okay. Itu kita punya Px. Kita punya Px. Ini saya Px. Okay. Kemudian nampak dah tak nampak lah. Okey, macam tu. So kita akan buat ni. Ini untuk nilai X sama dengan 1. Ini untuk nilai X sama dengan 2. Ini untuk nilai X sama dengan 3. Ini untuk nilai X sama dengan 4. Ini untuk nilai X sama dengan 5. So jawapan dia mesti berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, tak dapat markah jawapan. Hilang satu markah. Kita teruskan. Expectation and variance. Kadang-kadang kita nak cari EX. So EX tu maksud dia adalah expectation. Expectation ni sama maksud dengan mean. Sama. So kadang-kadang kita akan buat simbol mu. Itu maksud dia mean. Cara dia adalah kita akan buat, kalau kita ada EX, maka kita akan ambil X multiply by P. Kalau kita nak mencari expectation of X squared, ini maksudnya summation of X squared multiply by probability. Okay. So kalau EX, maksudnya saya akan darab X. X darab P. Kalau saya ada EX squared, maka X squared multiply by P. Okay. Saya kena cari yang ni sebab bila nak cari variance, kita perlu ada EX squared. So gunakan formula ni. Kemudian subtract to mean. Mean tu ambil daripada atas. Okay. Ini nak nontar. So kita lihat contoh. Kalau kita lihat contoh ni, saya nak mencari expectation of X. Maksud dia, EX. Kalau kita nak tulis formula, kita baca summation of X multiply by P. Okay. Kalau nak tulis formula. Kalau tak nak, terus. Saya ambil nilai X multiply by 0.1. Okay. Dia sama macam kalau kita belajar statistik sebelum ni. Kalau kita ada table, kita ada X, data. Kemudian yang kedua kita ada frekuensi. Bila kita nak mencari mean, kita mesti ambil data kita, darabkan dengan frekuensi.
Sekarang ni kita ambil data kita, darabkan dengan probability. Jadi konsep dia sama. So saya akan ambil 1 multiply by 0.1. Kemudian tambah. Tambah ni sebab formula dia summation. So yang berikutnya 2 multiply by 0.3. Okay, kemudian teruskan lagi. Sampailah akhir. 0.3. Kemudian 4 darab 0.2. Kemudian tambah dengan 5 darab 0.1. So X multiply by P. So nanti kamu guna kalkulator. Patutnya jawapan dia 2.9. Sepatutnya lah. 2.9. Macam betul, kan? Betul tak? Nanti kamu cek lah. Okey. Saya teruskan lagi. Ini dah saling belum? Okey, saya teruskan lagi. 11. Okey, soalan 11. Kadang-kadang kita nak mencari T. Tapi syarat dia diberi min. Jadi kita ambil maklumat min dulu. Expectation of X. So kita kena ingat. Cara dia adalah kita ambil X multiply by P. Ataupun kalau rajin nak tulis formula, tulis dulu. X multiply by P. Kalau nak tulis. Kalau tak nak tulis, terus kita buat je. 1 darab 0.1. Tambah 2 darab 0.2. Tambah 1 T darab 0.7. Dan nilai ni adalah sama dengan 4. Okay. So kita selesaikan ni. Nanti T tu jawapan dia sepatutnya 11. Sepatutnya 5. Okay. 5, betul tak? Nanti kamu pasal ya. Jawapan dia 5. T sama dengan 5. Okey tak ni? Okey, faham? So itu cara kita dapatkan min. Saya teruskan. Boleh? Okey. Soalan 12. Okey, kadang-kadang kita akan lihat soalan macam ni. Sebelum kita jawab ni, kita lihat nota. Kita tak pasti ni nota ni ada tak. Okey, kalau saya yang nota ni, secara umum dia, saya terus bagi contoh lah. Katakan saya ada expectation of 3x plus 5. Contoh Katakan saya nak mencari yang ni. Maka, sepatutnya saya akan tulis E 3x. Sepatutnya. Kemudian saya akan tambah dengan E5. Sepatutnya macam tu lah. Tapi kalau kita nak cepat, sebenarnya kalau menampak je 3 ni sebenarnya kita boleh keluarkan. So 3 expectation of x. Tambah dengan, kalau E constant, dia akan jadi constant je. Kalau yang tak ada x. Jadi kalau kita nampak macam ni, terus 3 keluarkan. Kemudian yang constant 5 ni tulis je. Ataupun saya ambil contoh lain. Lepas tu nanti kalau mau buat macam ni je. Katakan saya ada negative 2x tambah 3 contoh. Terus saya akan keluarkan dengan T2. Kemudian multiply by expectation of x. Terus tambah 3. Macam tu je. Okey tak? Ni saya tak pasti dalam nota kuliah ada tak? Nanti kamu rujuk lah. Okay, kita akan guna kaedah ni. Okey. Sudah belum? Sudah. Okey, saya buat terus Untuk soalan yang ini, disebabkan ini adalah constant. Bila constant, kita tak payah guna formula. Constant sama macam tadi. Terus ambil nombor je. Tak payah nak kira-kira dah. Kemudian soalan yang kedua. Soalan yang kedua, EX. So EX ni kita kena kira lah. Sebab dia ada formula. Summation of X multiply by probability. Ataupun kalau payah sangat, saya ambil 1 darab yang ni. Yang ni pun darab. Yang ni pun darab. Okay. So saya akan tulis 1 darab 1/6. Okay. Sekarang ni sebab kita proses belajar. So saya tulis ni. Nanti dalam exam nanti terus kamu kira je. Contoh katakan ni 3 darab 3/6. Terus 9/6. 2 darab 2/6. Terus tulis 4/6. Yang ini tulis 1/6. Kemudian kamu tambah je. Okay. Itu nanti dalam exam kamu kena buat cara tu. Tak payah tulis ni macam ni. Nanti dalam exam terus 1/6 tambah 4/6 tambah dengan 9/6. Kemudian terus guna kalkulator. 10 14/6. 14/6
14/6 sama dengan 7/3. Selesai. So expectation of X sama dengan 7/3. Okey, macam mana? Faham? Okey. Kita teruskan C. Okey. Kalau kita sebenarnya yang C ni sepatutnya kamu kena guna formula sepatutnya. Sepatutnya kamu akan tulis summation of 5x multiply by probability. Kalau nak guna formula. Kalau tak nak, gunakan nota saya tadi. Nampak je 5 X. So 5 tu kita boleh keluarkan. Terus kita akan ambil 5 darabkan dengan expectation of X. Terus macam ni. Asalnya kaedah kita mesti guna yang ni. Kaedah asalnya. Tapi kalau kita ada expectation, terus kita ambil 5 multiply by expectation of X. Expectation of X tu kita dah kira tadi. Tadi kita dah kira 7/3 tadi kan? 7/3. Terus 35/3. Kamu jangan cancel 3 ni. Macam boleh cancel pula. Zas. Dah tinggal 5. So bawa tenang lah. Ni nombor 35 bagi 3. Okey, macam tu. Kalau kamu nak guna formula yang asal, kamu boleh guna. Maksud dia macam ni lah. Kamu akan ambil 5 darab 1. So 5 darab 1/6. Tambah 10 darab 2/6. Tambah 15 darab 3/6. Itu kalau kita nak guna formula. Kalau nak cepat, kita guna kaedah yang baru ni. Okey tak? Okey. Kemudian saya teruskan untuk soalan D. Okey, untuk soalan D, expectation of 5x tambah 2. Kalau kita nak guna formula, kita akan buat summation in bracket 5x plus 2 multiply by p. Kalau nak guna cara tu. Maksudnya contoh katakan saya nak guna cara tu, kita gantikan x tu dengan 1. So 5 tambah 2, 7. So 7 darab 1/6. Tambah. Kemudian saya ganti dengan 2. Dapat 12. 12 darab 2/6. Tambah. Kalau saya nak ganti 3. 17. 17 darab 3/6. Itu pun boleh juga. Itu kaedah yang asal. Tapi kalau kita nak cepat, saya keluarkan 5 ni. Expectation of X. Kalau E2, terus kita boleh tulis tambah 2. Tadi expectation of X tadi kita dah ada. 7/3. 7/3 tambah 2. Okey. Ini sepatutnya berapa? 41/3 ke? Okey. 41/3. Okey tak? Boleh? So, macam tu. Nanti kamu pilihlah kamu nak guna formula ataupun nak guna kaedah yang baru ni. Okey, kemudian yang E. Okey, untuk yang E, kita terpaksa cari expectation of X squared. Sebelum kita jawab ni, saya kena cari dulu. Expectation of X squared. Kita cari dulu. So, summation of X squared multiply by PX equals to X. So, yang ini saya ambil 1/2. Saya tulis lah. 1/2 darab 1/6. Tambah dengan 2/2 darab 2/6. Tambah dengan 3/2 darab 3/6. Okey, ini nanti kamu gunakan kalkulator. Okey, berapa? Ini berapa? Macam sama dengan 6, betul tak? Kamu cari je lah, senang sikit. X sama dengan 6. Tak? Kamu terima je lah. Okey, kemudian. Baru saya jawab soalan E ni. Okey, soalan E. Expectation of 5x squared. Tadi saya dah bagi tahu tadi, kalau ada nombor ni boleh keluarkan. Okey, terus 5 darab 6. Terus dapat 30. Betul tak? 5E. Berapa tadi? Betul tak?
Betul kan? Okey, kamu percaya je lah, senang. Okey, yang F ni adalah expectation of 5x squared tambah 2. Yang ini terus. Kita boleh ambil 5 expectation of x squared. Kemudian tambah I2 tu sama dengan 2. Ya, I2 tu sama dengan 2. So kita gantilah. 6 kali 5 dapatlah 32. Betul lah, jawapan akhir dia. Nanti kamu cek. Kemudian saya teruskan lagi G ni. Expectation of 2 minus 5x squared. Okey. Kalau I2 nilai dia 2. Tolak dengan 5. Expectation of x squared. Okey, so kamu kira dah. 2 tolak 30, negatif 28. Soalan 13. Okey, soalan 13 dia sama macam tadi. Cuma yang C ni kita nak mencari variance. Okey, saya cari dulu expectation of x ni. So ingat kalau kita nak mencari expectation, kalau nak tulis formula, tulis. Kalau tak nak, tak payah. Yang penting kita faham, dia adalah hasil darab X dan P. Katakan sekarang ni saya nak buat terus lah. Terus 2/7 tambah dengan 8/7. Ni saya buat terus. Nanti dalam exam buat cara ni. 3/7. Mana datang 3/7 ni? 3 darab 1/7. Okey, kemudian guna kalkulator. Okey, berapa 2/7? Yes, 13 betul? 13/7. Okey. Kemudian bila kita nak jawab yang ni pun samalah. Kalau nak tulis formula, tulislah. Expectation, summation of x squared multiply by probability. Okey, kalau saya nak cepat, saya buat terus. 1 kuasa 2, 1. Darab 2/7. Kekal 2/7. Tambah. 2 kuasa 2, 4. 4 darab 4, 16. 16/7. Terus. 3 kuasa 2, 9. 9 darab 1/7. 9/7. So dalam exam buat cara ni. Sebab kita nak kejar masa ni. Okey. Ini 7 bagi 7 tak ada ya. Jangan cancelkan 7 ni. Selamba je jawapan dia 2. Tak boleh lah. Jangan pantang nampak sama terus cancel. Okey, kemudian kita nak mencari variance. So rujuk balik nota tadi. Kalau variance dia ada formula dia. Apa formula dia? Yang tadi? Expectation of apa formula? Ingat ni berzikir ke ni? Nur Husna ada tak? Nur Husna ada? Tak ada? Okey, Nur Fadlin. Ada tak Nur Fadlin? Ya. Apa formula dia? Expectation of x squared. And then subtract to EX all squared. Tu. Jadi EX kuasa 2 tadi kita dah ada. So kita ambil 27/7. Kemudian tolak dengan min. Min tadi yang jawapan yang A tadi. So all in bracket 13/7. Jangan lupa kuasa 2. Okey, yang ini sepatutnya kamu mesti dapat 20/49. Okey, untuk soalan 14 ni, formula asal dia memanglah kita akan gunakan expectation of x squared subtract to mean squared. Tapi apa jadi kalau diubah dalam ni? Okay, kalau diubah, maka kita lihat balik nota ni. Okay, saya bagi contoh. Katakan yang pertama, saya ada variance of 2x minus 5. Contoh. Okey, sepatutnya kalau ikutkan kaedah, saya kena keluarkan 2 ni. Bila saya keluarkan 2, dia akan jadi 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2 variance of x. Variance of constant, 0. Dia beza dengan expectation. Kalau expectation, kita kekalkan dengan T5. Tapi kalau variance, variance of constant, 0. Jadi yang ini 2 kuasa 2. Yang depan ni kena kuasa 2. Saya bagi contoh lain lagi. Variance katakan 3x plus 7 contoh. Maka kita akan ambil 3 kuasa 2.
variance of X. Macam tu je. Yang 7 tu kita abaikan. So variance dia mudah. Okay. So nanti kalau kita nak jawab soalan B, C, D tu kita guna kaedah ni. Okay, dah? Okay, 3 minit lagi. Okay, so saya cari dulu. Yang pertama, variance of X adalah expectation of X. Ni, salah ni. X kuasa 2. Tolak dengan expectation of X all squared. Gitu. Jadi, kita kena cari dulu expectation of X squared. So, kita carilah. Okay, saya buat terus ya. 1 kuasa 2 darab dengan 1 per 16. So, dapat 1 per 16. Kemudian 4 darab setengah. 4 darab setengah. Macam 2 kan? Okay tak ni? 3 kuasa 2. 9. 9 per 4. 16. 3. Okay, yang ini berapa? Okey, ini sepatutnya kita akan dapat 117. 117 per 16. Okey, sekarang ni kamu percaya je. Nak bangkang tu kemudian. Okey, kemudian EX. EX, maksudnya saya akan ambil 1 darab 1 per 16. So, ambil 1 per 16. Tambah dengan 2 darab setengah. 1, 3 per 4. Okey, kemudian 12 per 16. Okey, ini sepatutnya 41 per 16. Barulah kita kira variance. Okey, kita ganti. Yang pertama adalah 117 per 16. Tolak dengan 41 per 16. Tetapi jangan lupa, kita ada kuasa 2. Okey, kuasa 2. 191 per 256. Betul Laju kau cakap betul dia. Okey. Patutnya betul lah. Okey, okey tak ni? Okey. So saya teruskan lagi 1 minit. 1 minit masa kecemasan. Okey, 1 minit. Okey, tadi kita dah ada variance. So saya akan ambil variance of X. Tolak 2. Terus saya keluarkan je. Dapat variance of X. So yang variance of negative tu tak ada. Terus kita ambil jawapan yang pertama tadi. 191 per 256. Selesai. Kemudian yang ketiga. Variance of 2x plus 3. Okey, yang ini kita keluarkan 2 apa jadi? Nak ambil 2 ke nak ambil 4? 2 kuasa 2, 4. Saya buat terus ya. 4 variance of x. Kan dia tanya mana datang 4 ni. 4 ni sebab 2 kuasa 2. So 4 darab 191 per 256. Okey, ni nanti kamu akan dapat jawapan 191 64. Betul ke? Okey, 5 tolak 8x. Okey, variance of 5 0. Tak payah kita sibuk nak kira. Variance of negative 8x. So kita akan dapat apa? Nanti 8 ke atau 64? 64. Okey, variance of x 191 per 256 per 4. A discrete random variable has probability distribution given by table. Kemudian maklumat seterusnya adalah mean. Kita dah beri mean equals to 1.3. Okey, jadi kalau kita refer kepada mean, jadi kalau formula mean tu adalah expectation of x equals to, dia adalah summation of x multiply by probability x equals to x. So kalau kita ambil daripada table ni, kita akan ambil 0 multiply by A plus 1 multiply by B plus 2 multiply by C equals to 1.3. Okay. Dan kita akan dapat B tambah 2C sama dengan 1.3. Okay. Kemudian untuk variance pula,
Untuk dapatkan variance, kita perlu dapatkan dulu expectation of x squared. Okay? Sebab dalam formula variance, variance adalah expectation of x squared subtract to mean all squared. Okay? So kita kena dapatkan dia punya expectation of x squared. So kaedah yang sama, kita akan ambil 0 squared multiply by a, kemudian 1 squared multiply by b, kemudian pluskan dengan 2 squared multiply by c. Okay, yang ini kalau kita permudahkan ni, kita akan dapat b tambah 4c. Okay, jadi untuk variance tu, variance kita boleh gunakan expectation of x squared, maksudnya b tambah 4c. Kemudian kita mesti tolakkan dengan min. Min kita adalah b tambah 2c kuasa 2. Ini samakan dengan 0.61. Okay, 0.61. Okey, sekarang ni kalau nak ikutkan, kita boleh ni gantikan dengan 1.3. Jadi kita akan ambil b tambah 4c. Kemudian yang ini 1.3 kuasa 2. Okey. Yang ni kita terus gantikan nilai 1.3. 1.3 kuasa 2, kemudian kita bawa ke sana. Jadi kita akan ambil 0.61 tambahkan dengan 1.3 kuasa 2. So kita akan dapat 0.23. Dapat 2.3. Dapat 2.3. Okey, sekarang kita nak mencari ABC. Okey, yang ini kita boleh ambil ini sebagai persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Okey, kalau kita selesaikan, ni katakan saya ambil equation yang kedua, tolak equation yang pertama. Okey, maka kita akan dapat b tolak b habis, 4c tolak 2c, 2c. Kemudian 2.3 tolak 1.3, kita akan dapat 1, maka c ni adalah sama dengan 1/2. Okey. So gantikan ke dalam 1 atau 2, maka dapatlah b. Okey. Okey, katakan saya ganti dekat b lah. Dekat yang pertama So kita akan ambil 1.3 tolakkan dengan 2 darabkan dengan 1/2. 1/2. Okey, maka kita akan dapat 3/10 ataupun 0.3. 3/10 ataupun 0.3. Kemudian untuk dapatkan A, kita boleh gunakan total of probability mesti samakan dengan 1. Jadi untuk dapatkan A ni mudah je. A tambah B tambah C samakan dengan 1. So daripada situ nanti kita akan dapat A itu samakan dengan 0.5. Okey, soalan 16. Soalan 16. Kita dia beri probability X equals to K, kemudian 3CX. 3CX. Maksudnya kita kena gantilah. Jadi kalau kita dapatkan the value of K, maknanya kita kena jumlahkan. Maksudnya kalau saya nak kira yang ni, saya boleh gunakan probability X equal to 0 plus PX equals to 1 plus PX equals to 2, kemudian plus PX equals to 3, samakan dengan 1. Okay. Sebab kalau kita nak mencari constant, kita boleh gunakan summation of P. Summation of P mesti samakan dengan 1. Okay. Jadi kita gantikan dengan X equal to 0. So kita boleh factorize K ni. Saya keluarkan. Kita ganti dengan 0. So 3C0. Kemudian plus 3C1. Plus 3C2. Plus 3C3. Dan akhir sekalinya, kita boleh gunakan ini 3C3, kemudian samakan dengan 1. Jadi kalau kita selesaikan, kita akan dapat K itu sama dengan 1/8. Okay. K itu adalah 1/8. Kemudian hence, maknanya daripada maklumat yang kita dah ada tadi, yang kita buat K tadi, kita terus probability X between 0 and 3. Tapi disebabkan soalan ni adalah
probability distribution function. Ini merujuk kepada discrete. Ini adalah discrete ya. Discrete. Maka kita boleh senaraikan probability x equals to 1 and probability x equals to 2. Sebab ini adalah discrete. Jadi kita boleh gantikan nilai k tadi. K itu 1/8. Kemudian terus kita gantikan 3C1 tambah dengan 3C2. Okey. Nanti kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat jawapan dia 3/4. Okey. Seterusnya, soalan B pula. Kita nak mencari expectation of x. Expectation of x ni, formula dia adalah summation of x multiply by probability. Okey, maksud dia, setiap x tu nanti kita akan darabkan dengan probability. So, yang pertama, x tu 0, multiply by probability, k itu adalah 1/8. Okey, jadi kalau kita nak mudah, kita boleh keluarkan 1/8 ni, terus saya akan gantikan x tu 0. Okey, kemudian darabkan dengan 3C0. Kemudian teruskan lagi 1 multiply by 3C1. Teruskan lagi 2 multiply by 3C2. Kita teruskan lagi 3 multiply by 3C3. Okey. So kalau kita selesaikan ni, maka kita akan dapat nilai dia adalah, okey, katakan saya teruskan ni 1/8. Okey, yang ini adalah 0, yang kedua adalah 3 tambah dengan 3C2. Okey, 3C2 darabkan dengan 2, so dapat 3C2. Ya, 3C2 darabkan dengan 2. So dapat 6. So ni dapat 6. Yang ini dapat 3. Okey. So kita akan dapat 12/8. 12/8. So kita akan dapat 3/2. Jadi untuk min kita adalah 3/2. Okey, kemudian kita nak mencari variance. Okey, untuk mencari variance, kita perlukan expectation of x squared. Okey. Sebab formula untuk variance adalah expectation of x squared subtract to mean all squared. Okey. Jadi kita kena teruskan, kita perlu cari expectation of x squared. Jadi saya cari dulu expectation of x squared. Kita boleh gunakan sama cara yang ni, 1/8 saya keluarkan. Kemudian saya akan gunakan 0 squared multiply by 3C0. Kemudian plus 1 squared multiply by 3C1. Kemudian plus 2 squared multiply by 3C2 plus dengan 3 squared multiply by 3C3. Okey. Okey, nanti kita akan dapat x squared tu adalah, okey, kita kira satu per satu. Okey, yang ini kita akan dapat 0. So 3 tambah dengan 3 kali 4 12 tambah dengan 9. Okey, jadi 24/9. 3. Ini akan dapat 3. Maka variance yang kita nak cari ni adalah, kita ambil expectation kita 3 tolak dengan min. Min daripada yang pertama tadi 3/2 dan jangan lupa kuasa 2. So kita akan ambil 3 tolak 9/4. Kita akan dapat 3/4. Okey. Kemudian soalan seterusnya, kita nak mencari variance of 2x minus 3. Yang ni tak payah kita guna formula. Kita terus keluarkan je. Yang 2 ni akan jadi 2 kuasa 2 of variance of x. Maksud dia terus kita ambil 4 darab 3/4. Maka jawapan kita adalah 3. Okey, jawapan kita adalah 3. Okey, kemudian soalan yang terakhir, soalan C. Okey,
Yang ini tadi soalan B. Okey, soalan C mudah je. Kita boleh ambil daripada variance of X. Okey. Ni C ni kita boleh ambil daripada jawapan yang tadi. So, kita tadi variance kita dah kira tadi. Variance of X, jawapan dia adalah variance of X. Variance of X adalah 3/4. Variance of X 3/4, maka kita punya standard deviation, terus kita akan ambil square root of 3/4. Okay.